Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Timbalan Presiden Parti Warisan, Daryl Laking baru-baru ini mencetuskan perdebatan dengan mempersoalkan kemungkinan penambahan elemen keempat, yaitu rasuah, kepada senarai isu sensitif yang selama ini dikenali sebagai 3R. 3R ini adalah kaum, agama, dan raja. Race, Religion, and Royal. Dalam satu hantaran di Facebook, ahli Dewan Undangan Negeri Moyog itu menulis dengan ringkas Race, Religion, Royalty, dan rasuah. Pernyataan ini dibuat susulan tindakan firma Guaman yang mewakili Sabah Mineral Management, sebuah syarikat milik kerajaan negeri yang mengeluarkan surat amaran kepada portal berita Malaysia Kini. Surat tersebut memberi amaran mengenai prosiding penghinaan mahkamah berhubung dengan artikel yang diterbitkan oleh Malaysia Kini berkaitan dengan perkembangan terkini dalam skandal rasuah di Sabah. Firma Guaman Chin Lau Wong and Fu yang mewakili SMM mendakwa telah memperoleh instruksi daripada Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berkaitan saman SMM terhadap bekas ketua pegawai eksekutifnya, yaitu John Tih Eng Gihon, dan pihak ketiga Tay Jan Cheng. Mereka menyatakan bahwa artikel tersebut mengandungi maklumat mengenai proses pelesenan perlombongan yang sedang dalam prosiding undang-undang, dan penerbitan maklumat sedemikian boleh dianggap sebagai pelanggaran instruksi serta penghinaan mahkamah. Ketua Pemuda Warisan Terence Au dalam kenyataan berasingan mengkritik tindakan SMM terhadap Malaysia Kini, menyifatkannya sebagai usaha untuk menutup mulut media daripada melaporkan isu berkepentingan awam. Beliau juga mempersoalkan sama ada tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan proses mahkamah dan menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk menjalankan siasatan. Laporan Malaysia Kini sebelum ini menyoroti dakwaan seorang pemberi maklumat dalam skandal rasuah Sabah yang mendakwa ditawarkan pemulihan lesen penerokaan mineralnya yang telah dibatalkan dengan syarat beliau perlu mengeluarkan kenyataan umum bahwa dana yang terlibat adalah sumbangan politik dan memohon maaf kepada semua adun yang dikaitkan dalam skandal tersebut. Beliau juga diminta menggambarkan interaksinya dengan Ketua Menteri Haji Jinor sebagai salah faham. Pada 25 Januari yang lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengumumkan bahwa siasatan mengenai skandal tersebut telah pun selesai. Sebelum ini, Haji Ji menafikan sebarang salah laku dalam pentadbirannya dan mendakwa tuduhan rasuah tersebut adalah usaha untuk mencemarkan reputasinya dan kerajaan negeri menjelang pilihan raya negeri yang tidak lama lagi. Latar belakang skandal rasuah ini bermula pada November 2024 apabila SMM mengemukakan laporan rasmi kepada SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dengan penyelewengan yang didakwa dilakukan oleh bekas CEO mereka, John Tih Eng Gihon. Siasatan dalaman SMM mendapati berlaku pelanggaran besar terhadap kewajiban fidusiari oleh John Tih, termasuklah tindakan di luar bidang kuasa yang memberi manfaat kepada entiti dengan potensi konflik kepentingan tanpa pengetahuan atau kelulusan lembaga pengarah. Susulan itu, pada 20 November 2024, SPRM mengesahkan telah memanggil John Tih untuk membantu siasatan berkaitan dakwaan rasuah perolehan proyek mineral yang melibatkan ahli perniagaan yang dikaitkan dengan beberapa adun di Sabah. Pada Januari 2025, SMM memulakan tindakan undang-undang terhadap John Tih dan pihak ketiga, Tay Jan Cheng, untuk menuntut ganti rugi atas pendakwaan penipuan, pelanggaran tugas fidusiari, dan pencabulan kerahasiaan. Langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan syarikat, kerajaan negeri, dan rakyat Sabah. Isu penambahan rasuah sebagai elemen keempat dalam senarai isu sensitif negara menimbulkan beberapa persoalan yang penting. Tradisionalnya, 3R merujuk kepada isu-isu yang dianggap sensitif dan berpotensi menimbulkan ketegangan dalam masyarakat Malaysia.
Penambahan rasuah sebagai elemen keempat mencerminkan keprihatinan terhadap keseriusan masalah ini dalam negara. Namun, adakah wajar untuk meletakkan rasuah dalam kategori yang sama dan apakah implikasinya terhadap kebebasan bersuara dan media? Jika isu 3R sering menjadi alasan untuk menyekat perdebatan terbuka, adakah penambahan atau menambahkan lagi satu R bermakna perbincangan mengenai rasuah juga akan dibendung dengan alasan ia terlalu sensitif untuk diperkatakan? Atau adakah ini hanya taktik politik untuk mengalihkan perhatian daripada skandal sebenar? Tindakan SMM mengeluarkan surat lamaran kepada Malaysia kini menimbulkan persoalan mengenai kebebasan media di Malaysia. Adakah ini merupakan usaha untuk menghalang pendedahan maklumat berkepentingan awam atau langkah sah untuk melindungi integriti prosiding undang-undang? Jika laporan media tidak dibenarkan untuk menyentuh skandal ini, bagaimana rakyat boleh mendapatkan gambaran sebenar tentang apa yang sedang berlaku? Mungkinkah ini sebahagian daripada strategi kerajaan negeri untuk mengawal naratif sebelum pilihan raya negeri yang semakin hampir? Kes SMM juga menimbulkan persoalan mengenai tahap ketelusan dan accountability dalam pengurusan syarikat milik kerajaan negeri. Apakah mekanisme yang ada untuk memastikan pengurusan yang berintegriti? Dan bagaimanakah rakyat boleh diyakinkan bahwa sumber negeri diuruskan dengan baik? Jika benar wujud salah guna kuasa dalam pemberian lesen perlombongan, siapakah yang akan dipertanggungjawabkan? Atau adakah kes ini akan berlalu seperti banyak skandal lain sebelum ini tanpa ada sebarang tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat? Implikasi skandal ini terhadap kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan negeri juga tidak boleh dipandang ringan. Sabah merupakan negeri yang kaya dengan sumber mineral. Namun, apakah manfaatnya kepada rakyat jika hasil bumi tersebut tidak diurus dengan telus? Jika rakyat terus hilang kepercayaan terhadap pentadbiran negeri, apakah kesannya terhadap lanskap politik Sabah dalam pilihan raya negeri yang akan datang? Warisan jelas menggunakan isu ini untuk menekan kerajaan negeri pimpinan Haji J. Tetapi adakah rakyat akan melihat ini sebagai satu perjuangan tulen ataupun hanya sebahagian daripada strategi politik menjelang PRN? Lebih menarik lagi, bagaimanakah kedudukan Perikatan Nasional dalam isu ini? Jika sebelum ini Perikatan Nasional sering menuduh kerajaan pusat sebagai korup, adakah mereka akan berani menegur kerajaan negeri Sabah yang kini diterajui oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS? Jika Perikatan Nasional memilih untuk mendiamkan diri, tidakkah ini menunjukkan sikap hipokrit dalam kempen mereka yang kononnya mahu membersihkan politik negara daripada gejala rasuah? Semua persoalan ini akan terus menjadi perbincangan hangat dalam politik Sabah dan Malaysia. Apa yang jelas, isu ini bukan hanya berkisar mengenai satu individu perlombongan atau satu individu, tetapi lebih besar daripada itu. Ia mencerminkan bagaimana sistem politik, ekonomi, dan keadilan negara berfungsi. Adakah kita akan melihat perubahan yang lebih telus atau hanya retorik kosong? Dan yang paling penting, adakah rakyat akan terus berdiam diri atau mula bersuara menuntut ketelusan dan keadilan? Sila ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk isu pada video kali ini. Terima kasih semua.